Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai, hello Malaysia, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan. Selamat kembali ke channel Elvino ESTV sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, bantu admin kembangkan channel ini dengan anda menekan butang subscribe, like video ini dan juga jangan lupa untuk tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian berita hari ini. Sudah lama kita menantikan ataupun individu yang terbabit menantikan keputusannya, namun satu berita sudah dikeluarkan oleh Malaysia kini yang mengatakan keputusan rayuan bekas Menteri Sabah terhadap sabitan 18 April. Mahkamah Tinggi hari ini menetapkan 18 April untuk keputusan rayuan bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk Peter Anthony, bagi mengetepikan sabitan dan hukuman penjara 3 tahun serta denda RM50,000 kerana memalsukan surat berhubung kontrak kerja penyelenggaraan dan perkhidmatan sistem mekanikal dan elektrik di Universiti Malaysia Sabah UMS. Hakim Datuk Ahmad Bache menetapkan tarikh itu selepas mendengar hujahan Peguam S. Devanandan yang mewakili Peter Anthony selaku perayu dan Timbalan Pendakwa Raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin. Terdahulu, Devanandan berhujah bahawa surat berhubung kontrak kerja penyelenggaraan dan perkhidmatan sistem MNE di UMS telah ditandatangani oleh saksi pendakwaan ke-8, Timbalan Naib Kansellor Akademik dan Antarabangsa UMS, Profesor Dr. Sharif Abdul Kadir S. Omang dan bukannya perayu. SP8 dalam keterangannya mengesahkan beliau menandatangani surat itu bagi pihak Naib Kansellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah SP Pertama, namun SP Pertama dalam keterangannya berkata beliau tidak pernah memberi kuasa untuk SP8 menandatangani surat tersebut. Oleh itu, perayu tidak terlibat dalam perkara ini dan saya mohon rayuan perayu untuk mengetepikan sabitan dan hukuman dibenarkan oleh mahkamah, katanya. Wan Shahrudin pula berhujah bahawa hakim bicara telah meneliti keterangan mengikut keadaan bagi mensabitkan tertuduh bergantung kepada dua perkara, iaitu siapa yang bakal memperoleh keuntungan sekiranya projek penyelenggaraan itu diwadkan kepada mana-mana pihak dan siapa mempunyai peluang dan dalam memalsukan surat berhubung projek tersebut. Hakim bicara telah membuat dapatan bahawa elemen pemalsuan telah selesai atau lengkap apabila surat berkenaan diserahkan kepada arwah Datuk Azlin Alias yang ketika itu Ketua Setiausaha Sudit kepada Datuk Seri Najib Tun Razak bagi mendapatkan sokongan daripada bekas Perdana Menteri tersebut. Ini menunjukkan perayu iaitu Peter Anthony merupakan maker ataupun pembuat kepada surat itu dan bukannya SP8, katanya. Menurut Wan Shahrudin, perayu mengetahui projek tersebut ditawarkan secara tender terbuka, tetapi dia telah menipu dan berniat untuk merampas hijack projek tersebut. Ketika membela diri, tertuduh sendiri mengaku bahawa menjadi amalan biasa untuk hijack ataupun merampas projek di negara ini meskipun ia ditawar secara tender terbuka. Ia amat menyedihkan. Oleh itu, pihak pendakwaan mohon mahkamah menolak rayuan perayu dan mengekalkan sabitan dan hukuman terhadapnya, kata Wan Shahrudin. Pada Jun tahun lepas, Peter Anthony memfailkan rayuan terhadap hukuman penjara dan denda yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Seksyen Azura Alwi pada 26 Mei 2022 selepas mendapati dia bersalah atas pertuduhan berkenaan.
PT Anthony sebagai pengarah urusan syarikat asli Jati Sendirian Berhad didakwa memalsukan surat pejabat timbalan Naib Chancellor UMS bertarikh 9 Jun 2014, iaitu memasukkan pernyataan palsu dengan niat digunakan untuk tujuan menipu. Perbuatan itu dilakukan di pejabat Ketua Setiausaha kepada Perdana Menteri Bangunan Perdana Putrajaya antara 13 Jun dan 21 Ogos 2014 mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Presiden Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM itu telah membayar denda RM50.000. Sekian saja dulu ulasan berita kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Hai Malaysia, kita teruskan ulasan berita kita pada malam ini. Dipetik daripada Cosmo.com. Mahkamah keputusan rayuan bekas Menteri Sabah pada 18 April. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, bantu admin untuk kembangkan lagi channel ini. Terima kasih. Mahkamah Tinggi di sini menetapkan 18 April ini bagi keputusan rayuan bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Pembangunan Infrastruktur Sabah, Datuk PT Anthony, untuk mengenepikan sabitan dan hukuman yang dikenakan terhadapnya yang didapati bersalah atas kes penggunaan dokumen palsu untuk menipu. Hakim Datuk Ahmad Bache menetapkan tarikh tersebut selepas mendengar hujah daripada pihak-pihak hari ini. Terdahulu, Peguam S. Devanandan yang mewakili PT Anthony selaku perayu menghujahkan bahawa surat berhubung kontrak tersebut telah ditandatangani Dr. Sharif Abdul Kadir dan bukannya perayu. SP8 dalam keterangannya mengesahkan beliau menandatangani surat itu bagi pihak Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Muhammad Harun Abdullah sebagai SP pertama. Namun SP pertama dalam keterangannya berkata beliau tidak pernah memberi kuasa untuk SP ke-8 menandatangani surat tersebut. Oleh itu, perayu tidak terlibat dalam perkara ini dan saya mohon rayuan perayu untuk mengetepikan sabitan dan hukuman dibenarkan oleh mahkamah, kata peguam itu. Sementara timbalan pendakwa raya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin selaku responden berhujah mengatakan perayu iaitu PT Anthony sendiri dalam keterangannya menyatakan walaupun ada tender terbuka, namun ia masih boleh dilobi dan perayu sendiri mengaku bahawa adalah perkara biasa untuk hijack projek. Pada 26 Mei tahun lalu, Peter dipenjara 3 tahun dan denda RM50.000 di Mahkamah Seksyen di sini selepas dapati bersalah bertuduhan memalsukan surat berhubung kontrak kerja penyelenggaraan dan perkhidmatan sistem mekanikal dan elektrik MNE di Universiti Malaysia Sabah UMS 7-8 tahun lalu. Hakim Azra Alwi ketika membaca penghakimannya menyatakan Peter telah menipu 4 individu termasuk Datuk Seri Najib Razak sebagai saksi pendakwaan ke-12 bagi mendapatkan kontrak bernilai hampir RM25 juta untuk diberikan kepada syarikat miliknya asli Jati Engineering Sendirian Berhad. Justru pendakwaan dikemukakan didakwa mengikut Seksyen 468 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 7 tahun dan denda. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like video ini dan jangan lupa untuk sharekan video ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.